Saya kesempatan untuk kita menilai semula strategi kita dan prestasi kepimpinan di semua peringkat, wakil rakyat, kerajaan negeri. Itu yang nampak sentimen dari bawah. Dan ini juga kongres pertama setelah isu lompat dan isu kritikan dalaman, juga kekalahan di Ulu Selangor. Jadi saya rasa elok kita bagi ruang kepada ahli-ahli memberikan pandangan mereka. Nak mendengar pandangan ahli tentang apa dia orang rasa tentang lompat tadi. Ya, lompat kita tahu lah dia akan serang, tapi saya fikir saya mahu lebih banyak lihat, kerana saya walaupun dia memberi sedikit kesan, tetapi orang juga tahu sekarang tokoh-tokoh yang lompat itu apa agenda mereka, apa kekuatan mereka, apa kaitan mereka dengan UMNO, apa cara kehidupan mereka yang jauh lebih lumayan sekarang. Jadi itu tidak sulit. Cuma ahli akan mendesak supaya cara kita memilih pimpinan dan calon harus lebih teliti berdasarkan kelayakan dan kewibawaan. Dan kita jelaskan bahawa pemilihan yang lalu itu dengan keadaan terbatas, tak ramai profesional dan sarjana atau intelektual yang sanggup. Jadi kita pilih yang ada sajalah. Dan kerana itu kesannya agak ada. Tapi sekarang jumlah anggota dan pimpinan di peringkat cabang dan ranting yang lebih wibawa itu jauh lebih baik. Dan kita juga sementara mendengar, kita juga akan tegas bahawa tidak mungkin kita pertahankan idealisme parti, agenda reformasi sekiranya kita tak diberikan ruang untuk memilih yang terbaik. Tapi di peringkat bawah Cik Sri, Cik Sri pun terpaksa pergi roadshow semua macam di Kedah, kita terpaksa panggil orang untuk menjelaskan keadaan macam mana kebimbangan di peringkat bawahan itu tentang rompak parti sekarang. Dan roadshow kita berterusan kerana kita tidak punya media. Kalau Malaysia kini pun sudah tahu masih juga terbatas kerana di kalangan di masyarakat desa, terutama di kawasan Melayu itu masih tidak terdedah dengan maklumat sedemikian. Jadi sekarang ini sama ada risalah, itu pun ada masalah pengedaran, dan keduanya masalah yang mampu kita lakukan hanya dengan ceramah dan penerangan. Bukan sekadar itu, saya ada pertemuan baru-baru ini dengan pimpinan universiti. Mereka sendiri tidak punya ruang, melainkan melalui alternatif media yang sedikit. Itu pun di universiti banyak yang terbatas, tidak ada pendedahan. Jadi kita boleh bayangkan masalahnya. Ini kan disentuh dalam ucapan Datuk Seri dalam kongres ini. Ucapan yang pentingnya Presiden. Hari pertama saya dah ambil keputusan untuk tidak berucap hari itu, dan saya berucap malam sebelum itu. Itu pun di Tanah Merah. Ceramah lah maksudnya. Ya. Okay. Jadi lebih baik hari pertama dan kedua saya dengar dulu dan saya ulas kemudian, berespon kemudian. Jadi Datuk Seri kan bagi jaminan lepas ni normal lompat lah. Ya, sekarang kita tahu, tapi ialah kalau offernya naik daripada 2 juta naik ke 5 juta, saya tak tahu. Tapi setakat ini saya dengar keadaan terkawal. Yang minat ke sana dan ada pakatan dengan UMNO itu dah berlalu, fasa berlalu. Tetapi sudah tahu bahawa PKR itu memang diserang kuat. Boleh jadi ia kena parti baru. Kerana ini telah pengalaman ini dilalui oleh DAP dan PAS sebelumnya. Ya. Bahlah UMNO sendiri menyaksikan penjarahan pimpinan utama, Presiden pertama, Presiden kedua, Presiden keempat. Ya. Jadi dalam konteks kita serangannya tumpu pada saya, jadi mungkin dianggap kalau boleh tak boleh pukul saya secara langsung, pukul kekuatan yang ada dalam PKR.
But do you think that was do you think it really affected PKR, these factions? Well, a lot of questions were raised, but you see, for example, from the realities on the ground, say Bayan Baru, other than the MP, none of the party stalwarts left. None of the branches were dissolved. Okay, or they claim probably one or two in Kulim, but none of the leaders left. So I don't actually foresee a real problem. I will be the first to acknowledge that there are problems. There are. I don't think we can just dismiss. But if you talk in terms of the effect on the ground, hardly any. The second evidence is the fact that these MPs have not even gone to the ground, which means there is strong resentment against their moves. They are only able to survive in programs supported by UMNO, but not affecting our core support or support to DAP or PAS. For example, if I were to add, say, if a decision is taken, you want to leave, naturally you go back to your people, you have mass support, then you move. In this case, no. And it's just secret deals between you and whoever, and then that's it. So do you mean this is ikan bilis, just ikan bilis? No, not really. I mean, of course, they are MPs, okay. But I think in terms of ground level support, we have seen that, and because I've been to most of these constituencies. Baik, tentang kalau kita tengok macam apa ni, yang banyak serangan daripada orang yang pernah rapat dengan Datuk Seri, contohnya macam Ezam, dan macam Seri bin Hashim. Itu adakah Datuk Seri melihat satu ketiri ancaman yang lain? Dia berbeza sama sekali dengan lompat yang lain sebelum ni. Ya, benar. Tapi ya, maknanya kalau setengah tu dia mengaku rapat. Saya tak mau nafi bahawa saya kenal ya. Rapat ni maknanya rapat ni yang kita sering jumpa, sering bincang. Dalam kes Bayan Baru, dia yang orang pertama yang mengatakan sebagai orang yang pernah cukup rapat. Itu dia saya jawab. Selalu saya elak. Saya elak jawapan peribadi, kerana kalau kita jawab banyak sangat sentuh dia, harga dia naik. Betul. Sebab tu saya pilih untuk tidak mempedulikan teguran seperti ini, kerana baginnya berapa you boleh bawa, berapa harga dia. Tapi oleh kerana saya di parlimen masa itu, maka saya bangun jelaskan bahawa kalau benar rapat, macam mana saya jumpa kot setahun 2 kali sejak saya kenal dia dulu. Kemudian sejak 98 sehingga 2006 tak pernah jumpa, tak pernah ada nota, tak pernah ada surat ke salam. Jadi itu dengan sendirinya adalah jawapan. Kalau kata kenal, baik, saya baik dengan banyak orang. Tetapi saya ingat, sebab itu saya selalu elak, ini bukan isu peribadi, ini isu apa dia, isu dia bawa, apa dia. Kalau betul kata ada kelemahan PKR yang cium tangan pimpinan UMNO ni sebab apa? Semua isu, apakah semua isu yang you buat tuduhan pembunuhan, corruption, skopin, semua yang kita bawa berpuluh-puluh tu, semuanya dia tertipu belaka? Maknanya kalau dia tertipu belaka, itu bodoh benar lah. Tidak layak pimpin di mana-mana pun. Maknanya ternyata kalau hidup dengan pembohongan puluhan tahun, tidak mungkin boleh bertahan.